Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, kita sambung pelajaran kita dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis Arba'in. Kita sudah sampai ke hadis yang ke Al-Hadis Al-Thamin wal-Ishrun, hadis yang ke-28, di bawah tajuk Luzumus Sunnah Wajtinabul Bid'ah, melazimkan pengamalan sunnah dan menjauhi bid'ah. Ini tajuk bab. Tajuk bab dia berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Hadis ini telah kita mula pada siri yang lepas. Saya baca je matan hadis, kemudian kita sambung syarah dia, insya-Allah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, Al-Irbad bin Sariyah menceritakan kepada kita, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami, kata Irbad, mau'izatan wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati. Wa zarafat minhal uyun, mengalirkan air mata. Maknanya satu nasihat yang cukup berkesan, berkesan. Faqulna, kami pun kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatum muwaddi'. Gaya Rasulullah bercakap ni macamlah pesanan terakhir. Fa'awsina, maka berilah pesanan kepada kami. Qala, Nabi kita sallallahu berpesan, yang pertama, tanda pelajar, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiat kepada kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah. Hendaklah kamu sentiasa dengar dan taat kepada pemimpin kamu. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kamu itu seorang hamba. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepas daripada aku wafat ini, siapa yang hidup lagi, kamu akan tengok percanggahan, pandangan, ikhtilaf yang sangat banyak. Maka Nabi kita beri pesanan yang ketiga, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah yang dipegang oleh khulafa'ir rasyidin, yang diberi pimpinan oleh Allah Azza wa Jalla selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah, mana berpeganglah kamu dengan sunnah sebagaimana kamu gigit dengan gigi geraham kamu. Yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku beri amaran kepada kamu, jangan mereka-reka perkara baru di dalam beribadat untuk taqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Fa inna kulla bid'atin dalalatun. Setiap bid'ah yang direka dalam agama, dalam ibadat itu adalah sesat. Hadis ini jelas kepada kita, para jemaah sekalian. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Rawahu Abu Daud dalam kitab Sunnah, dan juga Tirmizi dalam bab ma ja fil akhdhi bis sunnah wajtinabil bid'ah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita telah bincang pada dalam siri yang lepas beberapa perkara fiqhul hadis. Kita sudah ambil fiqh yang pertama, iaitu sifat-sifat mau'izah ataupun nasihat yang berkesan. Ada berapa? Ada 4 sifat. Kemudian kita juga telah bincang tentang sifatul wa'iz an-najih, sifat pemberi nasihat, pengkuliah, penceramah yang berjaya.
Kemudian ada 3 sifat. Sambungan kita pada kali ini, para jemaah sekalian, tengok di yang ketiga, tengok muka surat bagi pelajar yang ada terjemahan, muka surat yang ke-377. Muka surat 377, Fadlus Sahabah, kelebihan para sahabat. Situ, nombor 3. Kelebihan para sahabat dan kemurnian hati mereka. Mana kita tengok dalam hadis tadi, bagaimana para sahabat bila dia dengar nasihat, menangis mereka, gemetar hati mereka, matanya menangis. Ini menunjukkan bahawa para sahabat, innal khaw, sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla itu memang menguasai hati mereka. Air mata kekesalan, air mata takut pada Allah Azza wa Jalla sentiasa mengalir di mata mereka ketika dengan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dalilu fadlin wa salahin, dalil kelebihan mereka dan kebaikan mereka radhiyallahu anhum, dan tingginya martabat keimanan para sahabat. Sehingga sahabat dijadikan sebagai bintang, ikon untuk dicontohi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Nabi suruh kita ikut sunnah para sahabat al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Selepas daripada Nabi tidak ada, maknanya mereka yang akan sambung apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memuji mereka, dan Allah SWT puji dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka, para sahabat, mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka daripada kebenaran Al-Quran. Jadi sama ada kita kata umum sahabat, ataupun ayat ini maksudnya kepada ahlul kitab yang sudah ada kitab di tangan mereka. Bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, mereka juga menangis. Ini yang penting, ini mangkap kepada para sahabat. Bagi kita yang tidak bertaraf sahabat Nabi, bagaimana? Tengok ayat yang kedua, surah ayat yang kedua, innamal mu'minun, suratul Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surah ini suratul Anfal ayat yang kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menjadikan mereka bertambah iman. Ini kita nak kita ni mengikut jejak langkah para sahabat. Bila dengar Al-Quran, menaikkan keimanan kita, menguatkan semangat kita untuk beramal dan menambahkan keyakinan. Jadi alhamdulillah. Maka dalam hadis ini, kenapa kita tengok para sahabat bila dengar Nabi ceramah, nampak berkesan dalam jiwa kita penjelasan ataupun nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mana sahabat ni dia terkesan sangat. Dan ayat Quran pun sebut, bila dengar ayat Quran mereka akan menangis. Begitulah sepatutnya jiwa kita, para jemaah sekalian. Bila kita dengar ayat-ayat Allah, biar kita menangis. Bila kita dengar nasihat-nasihat yang disampaikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebarang nasihat yang baik, biarlah menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada
perkara yang keempat, al-wasiyatu bit-taqwa. Dalam hadis ini ada 4 pesanan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bila sahabat minta, kata Irbad, kita kata ausina, ya Rasulullah, pesanlah kepada kami. Macam cara Nabi kita bercakap ini seperti orang panggil mau'izatu muwaddi', ucapan yang terakhir, cara berpesan. Maka Nabi kita berpesan, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab, yang tak ada kitab pun tulis, nombor 1, wasiat yang pertama. Al-wasiyatu al-ula, wasiat yang pertama yang Nabi kita pesan, iaitulah duduk di nombor 4. Nombor 4 itu fiqhul hadis daripada awal, tapi wasiat Nabi yang pertama letak nombor. Wasiat yang pertama Nabi kata apa? Al-wasiyatu bit-taqwa. Alaikum bit-taqwa Allah. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Apa makna takwa? Takwa ni ringkas je, kata-kata dia nak buat tu berat. Takwa bermakna mengikut arahan, menjauhi larangan yang duduk di bawah perundangan syariat. Takwa satu pesanan yang dia diambil berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bagi siapa yang bertakwa, melakukan ketaatan, menjauhkan larangan, bermakna orang itu calon, sebab dia akan mendapat sa'adah, kebahagiaan, kebertuahan di dunia dan di akhirat. Dan kalimah taqwa itulah menjadi pesanan Allah Ta'ala kepada lil awwalina wal akhirin, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguhnya kami telah perintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Itu dia kata wasiyatul lil awwalina wal akhirin. Apa dia wasiat? Ittaqullah, iaitu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 131. Isu takwa telah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Cuma di sini Nabi sebut pesanan wasiat yang pertama. Kita berpindah kepada wasiat yang kedua. Dalam kitab tulis perkara yang kelima. Perkara yang kelima, pelajar letak nombor 2. Ini wasiat yang kedua dari baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Alhamdulillah, seperti pesanan biasa kita, ingat Jumaat, ingat selawat. Kita pula pilih kitab ini dibaca pada malam Jumaat. Tujuannya apa? Di antaranya nak selawat banyak. Dengar je nama Nabi, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tamatnya kuliah ini kita telah pun berselawat 200-300 kali insya-Allah. Yang kedua, wasiat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasiyatu bis-sam'i wat-ta'ah. Nabi kita berwasiat agar dengar arahan dan taat kepada pemimpin, liwulatil umur, pemimpin dari kalangan orang Islam, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Maka taat itu adalah merupakan suatu perkara yang min aujabil wajib, kewajipan yang besar. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya, itu dia panggil taat mutlak. Wa ulil amri minkum, dan ketua yang dilantik dari kalangan kamu, di kalangan orang Islam. Surah An-Nisa ayat 59. Karena itu Nabi kita SAW pesan khas bis-sam'i wa ta'ah. Sedangkan dengar ta'ah ini sudah termasuk dalam ciri-ciri takwa. Orang yang bertakwa, orang yang dengar kata. Tetapi Nabi kita ulang balik di sini menunjukkan kepada nak menguatkan
suatu tajuk khas, hendaklah kamu berpegang dengan wasiat Nabi supaya taat dan patuh kepada arahan dalam perkara yang ma'ruf, sebagaimana dinukilkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, innan nas la yasluhum illa imam. Manusia ni tak boleh hidup tanpa ada pemimpin. Tak kira pemimpin dia tu baik ke tak baik, kena ada pemimpin. Kalaulah in kana fajiran, kalau pemimpin tu tak baik, tapi pemimpin umat Islam ni dia akan melaksanakan syiar Islam. Solat boleh, puasa boleh, zakat boleh, semua boleh, tapi mungkin dia tu ada masalah peribadi. Mana dia tak sekat kita untuk beribadat. Antara kalau dia sekat ibadat, itu bukan pemimpin yang ditaati, pemimpin yang diturunkan, maka kejahatan diri dia kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata pemimpin. Jadi kita umat Islam, pemimpin umat Islam, tuan-tuan bacalah dalam sejarah mana pun, asalkan ada pemimpin umat Islam, rakyat dia boleh melaksanakan tutuan syariat, maka itu dipanggil pemimpin umat Islam. Dia peribadi dia tak baik, itu masalah dia. Tapi kalau dia nak paksa orang suruh minum arak macam dia, kita katalah, ataupun suruh buat benda yang tidak baik, kita kata la sam'a wa la ta'ah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Baiklah. Jadi di antara perkara yang melemahkan umat Islam, menghilangkan kekuatan ummah itu apabila mereka menderhakai pemimpin, menyebabkan fauda, menyebabkan huru-hara, berlakunya fitnah sana sini, dan zahirnya kumpulan-kumpulan zindik, ahli-ahli pengikut hawa nafsu dan macam-macam. Karena itu Nabi kita buat bandingan, dia kata apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang jadi pemimpin kamu itu seorang hamba. Wa fi riwayatil Bukhari, Nabi sebut abdun habasyi, hamba Ethiopia, orang Habsyi, orang hitam. Ka'anna ra'sahu zabiba, kepala dia macam buah anggur, polah rambut dia tu. Maka kita tetap kena taat. Di sini ulama hadis menafsirkan makna abdun. Apa maksud? Hamba sungguh ke tidak? Yang pertama, hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada mukjizat. Allah beri wahyu kepada Nabi tentang peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa akan berlaku apabila berlakunya kepincangan di dalam negara Islam. Pelaksanaan undang-undang Islam mula orang panggil tidak begitu mantap, maka akan timbul di kalangan pemimpin ini hamba-hamba yang tidak cukup syarat. Tuan-tuan kena ingat, dalam Islam ni hamba tak boleh jadi pemimpin besar, gubernur, ketua, amir, tak boleh. Dia hamba, maka kita kena merdeka. Tapi akan berlaku dalam sejarah umat ini, sebagai Nabi sebut, akan berlaku. Bila sebut cerita ini, saya teringat kepada kisah seorang tokoh ulama besar dalam Islam. Para pelajar boleh tengok dalam blog Abu Anas Madani, tajuk dia Sultan Ulama. Saya tulis makalah lama ni, zaman belajar dulu lagi tulis. Nama dia Sultan Ulama, penjual raja-raja. Izzuddin bin Abdul Salam, tokoh ulama besar ini, berlaku kepincangan di zaman dia, ramai hamba jadi ketua. Izzuddin dengan tegas mengatakan pelantikan mereka tidak ada keabsahan menurut syarak. Walaupun diabsahkan oleh ketua dia, khalifah masa tu, tapi mengikut syarak tak sah. Rupanya masalah pengesahan ni sudah berlaku zaman tu. Maka dia kata tak sah ni kamu ni. Akhir sekali, bagaimana nak sahkan jawatan, terpaksa dia dijual di pasar terbuka, beli, merdeka, lantik semula. Saya tak nak cerita panjang tuan-tuan, tengok dalam blog saya, nama dia Izzuddin bin Abdul Salam, Sultan Ulama.
Kenapa ditambah sultan ulama? Kerana dia berani menyatakan kebenaran, dan nama dia, gelaran dia penjual Bai'ul Muluk, penjual raja-raja, kerana dia boleh cabar pemimpin-pemimpin, menteri-menteri yang sudah naik jadi menteri, tapi dia hamba, dia kata tidak sah. Kamu mesti dibawa ke pasar terbuka, dilelong dan jual. Allahu Akbar. Zaman kita ni ulama dijual oleh pemimpin. Kalau tak kena cara lah. Kalau kena cara, alhamdulillah masih ramai ulama yang ikhlas. Yang tak ikhlas, kita kena jual ke pemimpin lah. Jajalah fatwa sana sini, mengharuskan itu, mengharuskan ini, semuanya boleh asalkan pemimpin na'udzubillah min ghadabillah. Itu tafsir yang pertama daripada kata-kata Nabi. Artinya Nabi kita menghuraikan akan berlaku sungguh orang hamba-hamba menjadi pemimpin. Tafsiran yang kedua, an yakunal kalam min babil darbil mathal. Dia kata tidak, kata-kata Nabi itu perumpamaan saja. Andai kata pemimpin kamu itu hamba, mu kena taat juga, walaupun kepala dia macam biji, macam buah anggur, anggur hitam, polah gitu kamu, kena taat juga. Seumpama dengan ini seperti hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Man bana masjidan, siapa dia bina masjid walaupun sebesar sarang burung. Mana ada sarang burung kat masjid, lepas tak selipar boleh lah kan. Tapi itu bandingan. Kita kata wallahu alam. Tapi kalau kita nak berpegang dengan yang pertama tadi pun memang berlaku. Sudah berlaku dalam sejarah umat ini, ramai di kalangan hamba-hamba yang dilantik menjadi pemimpin. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada al-wasiyatus thalithah, wasiat Nabi yang ketiga, at-tamassuk, luzum at-tamassuk bis sunnatin nabawiyah. Yang keenam, tengok dalam kitab dia tulis yang keenam, mana fiqh yang keenam, melazimkan diri berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini menjadi kewajipan kepada kita para pelajar sekalian, berpegang dengan sunnah Nabi. Apa makna sunnah? Baru kita kata, bila kita kata sunnah, apa dia sunnah? Tengok, dia kata as-sunnah hiya at-tariq al-masluk. Sunnah tu makna satu jalan. Dari sudut bahasanya sunnah iaitulah satu jalan, satu perjalanan. Kita kata ini sunnah Rasulullah, maknanya jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ini sunnah khulafa, ini sunnah fulan pun fulan, dari sudut bahasa. Tapi dari sudut istilah la. Dari sudut istilah, kita kata sunnah Nabi SAW bermakna semua perkara yang diambil daripada Nabi SAW, sama ada dalam perkataan baginda atau perbuatan dia ataupun takrir, akuan Nabi SAW terhadap apa yang dilaku oleh sahabat di zaman baginda. Kita tak boleh kata sahabat buat bid'ah juga zaman Nabi. La. Itu waktu perundangan. Sahabat boleh buat apa yang mereka rasa cantik, tetapi dia mesti mendapat takrir ataupun ikrar, perakuan daripada Nabi SAW, barulah dia sahkan ini satu sunnah, satu amalan yang baik. Banyak kan kita dengar cerita sahabat tu waktu dia baca ni, zaman kita ini tak boleh lagi kita nak reka-reka, sebab kita tak ada siapa yang nak cop betul tak betul kita punya ajaran. Zaman ada kata, oh sahabat boleh buat, kita awak sahabat ke? Ada ke Nabi lagi nak endorse kita punya amalan? Sudah tidak ada. Maka ini dia panggil pintu-pintu, rekaan-rekaan itu diskat. Maka sunnah itu dengan makna jalan. Tetapi kalau kata sunnah Nabi dalam sudut istilah, iaitulah perkara yang diambil daripada Nabi SAW, yang disandar kepada Nabi daripada perkataannya, perbuatannya, takrirnya, itu dia, atau sifat dia, itu sunnah Nabi SAW. Hadis pun sebagian ulama kata sama dengan sunnah hadis. Dia punya, kalau nak perinci ada lagi, tapi kita ambil secara umum sesuai dengan perbincangan ringkas kita ini. Maka as-sunnah iaitulah jalan. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia buat satu jalan, cara yang baik dalam Islam. Dalam hadis yang Nabi kata, kamu akan ikut sanan man kana qablakum. Kamu akan ikut perjalanan sunnah orang dulu daripada kamu.
Yahudi, Nasara, sehingga sampai Nabi kata kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu masuk juga. Itu dia panggil sunnah, artinya perjalanan. Baik, yang kita tak nak yang lain-lain, yang kita nak satu je, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kata sunnah Nabi, termasuklah juga dalam sunnah yang diambil oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga kita kena ambil. Sebab apa? Sebab telah diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat memahami sunnah, memahami amalan besar, nak banding dengan orang lain. Selepas daripada itu, bila masuknya ahli-ahli orang-orang agama lain ke dalam Islam, menyebabkan banyak bercampur gaul, bercampur aduk di antara yang benar dengan yang salah, yang sunnah dengan yang tidak sunnah. Maka ketika lepas daripada itu, sukar untuk kita nak mengambil suatu pendekatan. Jadi sahabat Rasulullah Nabi kita bagi. Baik para pelajar sekalian. Wa qad ajma'al muslimun. Ulama-ulama Islam telah bersepakat ijma' mengatakan bahawa Khulafaur Rasyidin 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kata Khulafaur Rasyidin, ini je ada. Cuma ada ulama menambah seorang lagi, cucu Sayyidina Umar. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, Khalifah Rashid yang kelima. Tapi yang sepakat ulamanya 4 orang ni. Kalau kita nak ilhaq Umar bin Aziz sesuai, terutamanya setelah dia menjadi khalifah. Sebelum jadi khalifah belum lagi. Bila dia jadi khalifah, ketika itu dia sudah naik taraf. Wallahu alam. Maka dalam semua amalan-amalan kita ini, para pelajar sekalian, hendaklah kita berpegang dengan sunnah. Dikatakan, diriwayat daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia kata as-sunnatu kasafinati Nuh. Tulis kata-kata yang menarik ni. As-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu diibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa dia naik, dia selamat. Siapa tak naik, tenggelam. Maknanya para pelajar sekalian, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita. Dalam ibadat kita, dalam muamalat kita, dalam zikir kita, dalam semua perkara, ikut hak Nabi, selamat insya-Allah. Ikut yang lain-lain itu banyak dia punya kecelaruan. Sebab itu saya tulis sebuah nota, tajuk dia sunnahmu amalanku. Tuan-tuan yang ada kitab ni boleh baca, boleh murajaah. Dan kitab ini telah pun kita syarah daripada awal, hampir-hampir nak habis. Cuma tersekat ke COVID seketika. InsyaAllah kita akan khatamkan dalam masa terdekat. Nama dia sunnahmu amalanku. Para pelajar boleh ambil. Baik. Tamatlah kita. Siapa nak selamat? Sunnah. Berpegang dengan sunnah. Wasiat Nabi yang keempat, wasiat yang besar, iaitu at-tahzir minal bid'ah. Amaran keras daripada perkara bid'ah. Apa dia makna bid'ah? Tengok dalam buku kitab ni. Wa qad warada, telah pun kita sebut, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa hadis khas tentang larangan bid'ah ini dalam hadis yang kelima. Dalam kitab kita ni, tuan-tuan buka hadis yang kelima, dalam hadis 40 ini, hadis yang kelima. Ibtalul munkarati wal bid'ah. Tajuk dia Ibtalul munkarat wal bid'ah, membatalkan benda-benda mungkar dan benda bid'ah. Hadis yang diriwayat oleh Ummul Mukminin Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa dia reka-reka di dalam urusan agama, urusan ibadat, urusan nak mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadat ini, bukan diajar oleh Nabi, maka itu ditolak.
Itu riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayat li Muslim man amila. Hak tadi ahdasa, dia reka. Hak ni pak turut dipanggil. Orang yang buat. Man amila amalan laisa alaihi amruna faradun. Siapa dia beramal dengan amalan yang tidak dibawa daripada kami, itu ditolak. Hadis dalam Muslim. Jadi para pelajar boleh tengok balik dalam syarah kita siri yang kelima, hadis yang kelima dalam kitab ini. Jadi anda tak nak ulang balik sebab masa kita sangat terhad. Alhamdulillah, maka kita telah mengetahui bahawa haza aslun azim fid din. Tengok dalam kitab ni. Kita telah mengetahui dalam syarah hadis ini bahawa hadis itu merupakan usul asas yang penting dalam agama. Setiap orang yang mereka-reka ibadat dan menisbahkan kepada agama, macam kita sekarang lah, zikir yang pelik-pelik, selawat yang entah Maryam, dia punya kelebihan dia melampau-lampau contohnya, kan, reka hadis-hadis palsu, buat nanya ke wanita lah, macam-macam dia punya rekaan, nisbah kepada agama, walam yakun lahu aslu minad-din, dia tidak ada asal dalam agama ini, fahuwa muhdasun mazmum, maka dia kira rekaan yang dicela pada syarak, bid'atun dallatun, satu bid'ah yang sesat, agama bebas daripada perkara yang tersebut. Baik, apa makna bid'ah? Kita selalu sebutkan bid'ah sampai setengah orang ni bila sebut bid'ah allergic selalu. Allahu Akbar, ustaz ni suka membid'ahkan orang, cakap sikit bid'ah. Macam dia seorang yang sunnah. Kita tengok makna bid'ah. Tuan-tuan jangan allergic dengan ilmu. Ilmu perlu dicari. Ilmu perlu diperbahaskan, diperbincangkan. Kalau tidak, kita rasa kita buat terbetul. Berapa kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa jalan. Sebab dia ambil benda yang pelik-pelik, akhir sekali tidak menjadi suatu ibadat yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga sudah belajar qabulul amal, amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok dalam kitab. Wal lil bid'ati ma'nayan. Bid'ah itu ada dua makna, ada dua maksud. Dua maksud. Satu dia panggil syar'i, makna dari sudut syarak. Yang kedua lughawi, bid'ah dari sudut bahasa. Kita kena faham ni. Kalau faham di sini banyak benda yang menyelesaikan pertikaian. Yang pertama, fal bid'atu fi syar'i, makna bid'ah dari sudut syarak. Dari sudut syarak, kalau kata yang Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah, semua benda bid'ah sesat, itu makna bid'ah dalam syarak. Apa dia? Ma ahdatha ala khilafi amri syari', mana-mana rekaan ibadat yang dibuat menyalahi arahan syarak dan dalil-dalil syarak yang khas dan dengan umum, maka terdapatlah amaran keras daripada Nabi sallallahu, Nabi kata kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah yang dalam rekaan dalam agama sesat. Jangan marah. Ada pula Nabi cakap kullu bid'atin. Ada orang pula orang bahas, dia kata ustaz, bukan semua kullu tu semua, ada juga bid'ah yang baik. Kita tengok nanti perbahasan. Tuan-tuan jangan gopoh, belajar biar sampai habis baru kita rasa nampak. Baik. Amma al bid'atu fil lughati, bid'ah dari sudut bahasa makna apa? Makana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiq, suatu rekaan yang tidak ada contoh dia buat, maka nama dia bid'ah dari sudut bahasa. Wa bihadzal makna, dengan maksud inilah, maksud ini kita menafsirkan apa yang disebut istihsan ba'dul bid'ah, menganggap bid'ah hasanah, bid'ah yang baik yang disebut oleh beberapa orang sahabat. Dia kata ini ni'matul bid'atu hazi, nikmat bid'ah yang baik tu ini. Apa dia maksud? Maksudnya bid'ah dari sudut bahasa, bukan bid'ah dari sudut syar'i.
Di antaranya kata-kata masyhur yang dipegang oleh ramai di kalangan kita. Imam daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lamma jama'an nas fi qiyam Ramadan. Sayyidina Umar tengok orang duduk solat di masjid Nabi berpecah-pecah. Sini 45 orang, sini 45 orang, sini. Hai, dia kata tak cantik ni. Tak comel lagu ni. Kalau kita kumpulkan semua ni di bawah seorang imam, di belakang seorang imam, nampak harmoni, kesatuan, ketenangan. Ni baca sini, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Umar pun bagi arahan, dia panggil Ubay radhiyallahu anhu, dia lantik jadi imam tarawih, imam qiyam Ramadan. Orang pun beratur di belakang imam. Sayyidina Umar pun tengok, Masya Allah, Umar kata apa? Ni'matul bid'atu hazihi. Sebaik-baik susunan baru ini. Kenapa kata-kata Umar ni kita tak kata dia ni mereka-reka belah? Sebab solat qiyam Ramadan telah dilakukan oleh Nabi SAW beberapa malam pada hidup Nabi di masjidnya. Malam pertama orang tak apa tahu, tak ramai yang datang. Malam kedua tengok lagi ramai. Bila ramai datang sahabat, Nabi tak keluar daripada rumah, duduk di rumah dia. Ada yang pergi ketuk pintu, bagi tahu Rasulullah ramai orang tunggu ni. Nabi tak keluar. Nabi salat qiyam di rumahnya sendiri. Kenapa Nabi tak keluar? Dia bimbang, takut Allah Ta'ala turunkan wahyu mewajibkan solatut tarawih qiyam Ramadan. Nabi bimbang, takut ramai umatnya yang tak mampu buat. Cukuplah berpada dengan 5 waktu solat, jangan kita tambah lagi. Maka Nabi kita tak buat. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan ni'matul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah reka ini. Bukan makna Umar reka ibadat yang tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma disusun balik. Dan diriwayat daripada Ubay bin Ka'ab annahu qala lahu, Ubay pun kata, in hadza lam yakun, tak ada bid'ah ini. Faqala qad alimtu walakinnahu hasan. Susunan kita baik. Sebab apa? Sebab asal tarawih itu sudah ada. Cuma bila Nabi bimbang, selepas daripada itu tak berani dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar pun tak sambung. Masih lagi sorang-sorang, mari Sayyidina Umar sambung. Jadi Umar kata tidak jadi masalah. Lebih baik, makna susunan ini terbaik. Umar pun jelaslah kata-kata Sayyidina Umar itu ni'matul bid'atu hazihi, iaitulah dari sudut bahasa, bukan Umar mereka bid'ah. Jangan kata siapa dia kata Umar mereka bid'ah, berat orang tu. Di antara contoh lagi yang dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang cantik tadi, iaitulah jama'al mushaf, mengumpul balik Quran yang ditulis di lembaran kayu, di batu, di kulit-kulit yang ditulis oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar panggil, kumpulkan satu mushaf. Zaman Nabi tak kumpul. Sebab apa zaman Nabi tak kumpul? Sebab zaman Nabi orang hafal, ramai penghafal Al-Quran, Nabi sendiri wujud. Tapi bila mari zaman Sayyidina Abu Bakar, berlakunya kematian Al-Qura, berapa puluh orang penghafal Quran mati dalam peperangan, maka Umar cadangkan, Abu Bakar, kita kena kumpul Quran sebelum hilang Quran daripada umat ini. Bukan makna satu rekaan, cuma dikumpulkan Quran. Memang tak ada zaman Nabi, tapi Quran itu sudah ditulis zaman Nabi, cuma tidak dikumpulkan, keperluannya belum ada. Tapi mari zaman Sayyidina Abu Bakar perlu. Di antara lagi, qital mani'iz zakah. Sayyidina Abu Bakar lancar peperangan ke atas orang yang tak membayar zakat. Dan zaman dikumpulkan satu mushaf saja. Contohnya zaman Sayyidina Osman. Tulis satu mushaf induk, kemudian ditulis balik, disalin, dihantar ke semua negeri-negeri yang ada, supaya jadikan satu Qurannya. Takut orang berkhilaf dalam bacaan. Apa lagi? Banyak lagi. Itu yang dikatakan al-bid'ah allati istahsanaha as-sahabah, yang dikatakan para sahabat mengatakan ini satu susunan yang baru zaman sahabat, tapi ada asalnya dalam sunnah, dan juga dia juga duduk di bawah kategori khulafaur rasyidin.
Kita tak boleh nak kata reka-reka macam kita reka sendiri, tidak. Maka itulah yang dikatakan semua dalam bab rekaan-rekaan yang dikata itu dari sudut lughawi. Diriwayat juga daripada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i kata al-bid'atu bid'atan. Bid'ah tu ada dua kategori, satu bid'ah mahmudah dipuji, satu lagi bid'ah yang dikeji. Mana-mana yang bertepatan dengan sunnah dipuji, mana-mana yang menyalahi sunnah dikeji. Dia juga mereka juga berhujah dengan kata-kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Jadi alhamdulillah, maka di sini kita boleh faham bahawa bid'ah itu yang kata puji tak puji itu dalam perkara dalam sudut bahasa dan juga dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syarak. Alhamdulillah. Diriwayat juga daripada kata-kata Imam Syafi'i. Kalau kita nak bahas panjang tajuk ni. Tapi kita ringkas je. Dia kata al-muhdasat darban. Rekaan baru itu dua. Mana-mana rekaan yang menyalahi Quran dan Sunnah ataupun asar peramalan sahabat atau ijma', maka ini dalalah, sesat. Macam kita kata hari ni, amalan-amalan yang direka, nak berzikir ke nak melompat, menari-nari, ada dibuat oleh sahabat? Tak ada. Dibuat oleh Nabi tak ada. Sahabat pun tak buat juga. Jadi kita kata itulah yang dikatakan bid'ah. Bid'ah hasanah. Siapa dia letak hasanah? Jadi hasanah tak hasanah ini, kalau dia bertepatan dengan sunnah, maka dalam tafsir Syafi'i bolehlah kita kata mahmudah. Wa ma ahdasa fihi, mana-mana orang yang mereka-reka kebajikan dalam agama, la khilafa bi wahidin min hadza wa hadhi muhdatsatun ghairu mazmumah. Maknanya kalau reka-reka yang tidak bercanggah dengan amalan para sahabat, maka tidak dicela. Jadi kata di para ulama, wa katsirun minal umur, banyak perbuatan-perbuatan itu kita kena tengok. Kalau dia ada dalam perbuatan para ulama, para sahabat, maka kita kata itu tidak mazmum, tidak sesat, dan kalau tidak, maka termasuklah dalam larangan Nabi kullu bid'atin dalalah. Jadi kita kata perbincangan ini panjang. Ada satu buku yang saya baca, cantik buku ni. Nama dia Tahriru Makna Al-Bid'ah. Tahriru Makna Al-Bid'ah. Dia munaqashah sebuah buku yang masyhur, dirujuk oleh sebahagian ustaz kita ni, Mafhumul Bid'ah. Jadi buku ni menarik sebab dia bawa pandangan tu, dia bincang. Jadi kalau kita baca kitab-kitab macam ni, lebih terbuka pandangan kita, insya-Allah. Jadi bagi anak sendiri, saya suka perbincangan yang harmoni, perbincangan yang terbuka, yang boleh mengharmonikan masyarakat, dan kita tak buka pintu seluah-luahnya untuk dirempuh masuk kepada semua pereka-pereka, hadis palsu ke, amalan palsu ke, mereka-reka ibadat yang tidak ada dalam sunnah. Hari ini di zaman tuan-tuan hidup ni banyak sekali yang pelik-pelik. Pukul 4 pagi bangun, kita akan baca selawat sekian-sekian, kelebihannya ada 20 kelebihan. Ma anzalallahu biha min sultan. Tak ada mari daripada sunnah Nabi, tapi direka sendiri. Ini. Kemudian macam-macam lagi lah perkara-perkara yang sangat berbahaya. Baiklah para pelajar sekalian, yang ke-8, hadis ini menunjukkan kepada apa? Yursyidul hadis ila, hadis ini menunjukkan kepada elok kita berwasiat kalau kita nak pergi, nak tinggalkan. Yang mana kalau kita nak musafir ke, kita rasa nak mati dah ke, elok kita wasiat kepada keluarga kita, murid kita, orang-orang yang kita sayangi, supaya kita berwasiat, jagalah kamu. Kalau ayah tak ada, jagalah solat, jagalah akhlak, jaga Quran, beramal dengan sunnah, jangan buat benda yang pelik-pelik. Itu bang. Ramai, alhamdulillah, di kalangan orang-orang yang soleh, bila nak mati dia berpesan supaya anak-anak dia beramal dengan sunnah, jangan duduk buat benda-benda yang pelik, jangan. Lepas aku mati, jangan duduk buat benda-benda yang Nabi larang di atas kuburnya, jangan buat apa yang disebut oleh para ulama, buat binaan yang besar-besar yang dilarang. Jadi pesanan-pesanan ini penting. Sama ada kita wasiat untuk bermusafir, jangka kita balik pula, atau berwasiat ni memang kita nak mati. Hari ini, di antara yang menakutkan kita zaman Covid ini, apabila nak ditidurkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat kepada kita semua dan para pelajar daripada ditidurkan dengan sebab Covid.
ataupun sebab-sebab lain. Sahabat-sahabat kita baru yang mati, anak dia kata ditidurkan 3 hari, hari yang keempat sudah masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum jami'an wahfazna ya rabbal alamin. Jadi kita kata hadis ni maknanya kalau benda-benda akhir ini eloklah kita berwasiat. Pesan-pesan yang baik-baik. Kalau tak ada apa-apa pun, Nabi memang galakkan kita berwasiat. Tulis wasiat. Jangan seorang itu tidur 1 malam, 2 malam, tidak ada wasiat di kepala tidur dia. Tulis, tuan-tuan yang kaya-kaya ni, tuan-tuan perempuan. Tulis wasiat. Mak 1/3 daripada harta mak tinggal ni untuk wakaf fisabilillah. Membawa lah wakaf mana pun, pondok ke, tempat pengajian agama, tahfiz ke, wakaf untuk kebajikan, untuk dakwah, boleh. Tulis wasiat. Kalau kita nak sedekah awal-awal ni mungkin kita sayang, takut-takut nak guna lagi, macam-macam yang ni direk-rek apa ni, keperluan. Jadi kita wasiat 1/3 daripada harta mak. Setelah anak dia bayar pengurusan jenazah, bayar hutang-hutang yang ada, kemudian diambil wasiat, selepas daripada itu barulah dibagikan pusaka. Alhamdulillah. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan perubahan tanpa sebab. An-nahyu amma ahdasa fid din, larangan daripada mereka-reka perkara dalam ibadah, dalam agama yang tidak ada asalnya dalam agama. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman yang baik oleh Allah Azza wa Jalla dan kita juga dapat beramal dengan sunnah. Marilah kita, di antara contoh yang saya tunjukkan dalam buku Amalan Sunnahmu, Amalanku, ada beberapa amalan-amalan yang kita pilih untuk kita beramal yang mudah-mudah kita termasuk di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan sunnah, yang menjauhi bid'ah, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, setakat itu dulu. Kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, hadis yang ke-29, Abwabul Khairi wa Masalikul Huda. Pintu-pintu kebajikan itu luas dan jalan petunjuk yang baik, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.